Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini muliakan Fadilatul Imam Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, Ashabul Fadilah, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang anugerahkan kepada kita limpahan nikmatnya. Pagi ini dapat kita bertemu untuk kita sama-sama menyambung perbincangan kita. Selesai kita mendirikan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berbincang tentang latar belakang kepada bumi Hijaz ataupun bumi Makkah itu, apabila bagaimana asal usul ataupun punca pengaruh yang disebut sebagai suasana sembahan atau penyembahan berhala itu telah berlaku di tanah Mekah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang pedagang Quraisy yang bermusafir ataupun yang pergi ke bumi Syam, bumi Syam, di mana di sanalah dia mengambil ritual ataupun kaedah untuk menyembah berhala, kerana sebahagian penduduk Syam sebelum itu telah pun membudayakan ataupun mengamalkan budaya menyembah patung ni. Maka Amr bin Luhai bin Qam'ah telah mengambil atau membawa berhala daripada bumi Syam itu, membawa balik ke bumi Hijaz atau bumi Mekah. Dan disitulah bermulanya ritual itu, sehinggalah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah datangnya Nabi, kita tahu Nabi juga mengambil masa untuk memperbetul ataupun menghapuskan budaya ataupun i'tiqad ataupun ritual penyembahan berhala yang telah sekian lama mendarah daging di kalangan penduduk Makkah. Dan lebih perit daripada itu
apa yang dilalui oleh Nabi ini, iaitulah untuk melakukan islah. Islah maknanya untuk memperbaiki satu perkara yang berlaku ataupun kerosakan yang berlaku di kalangan ahli keluarga baginda. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perasan, sedar atau tidak, antara perkara yang menjadi kata cabaran lah kepada kita semua, iaitulah untuk kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang dekat dengan kita. Ini setelah sekian lama dalam lipatan sejarah telah membuktikan hakikat keadaan itu telah berlaku. Kalau kita buka Al-Quran, kita tengok umpamanya kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam demikian, melalui perjalanan yang getir dalam dakwah baginda untuk melakukan islah, dan yang paling besar untuk merubah akidah ataupun kesesatan yang telah dilalui oleh isteri baginda sendiri dan anak baginda, juga tidak berjaya ataupun tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk berubah akidah mereka. Maknanya untuk merubah sesuatu benda ke arah daripada tak baik kepada baik ini kepada orang yang dekat dengan kita, sebenarnya tidak semudah yang disangkakan. Bahkan kepada orang yang tak kenal lagi senang. Kan? Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan, tak tahulah kalau di sini, tapi saya ingat banyak tempat gitulah. Di satu tempat tu, katalah di taman kita ni, katalah ada tuan guru ke, ulama ke, atau adalah pondok ke, pesantren ke, orang situ tak berapa nak tertarik sangat. Tapi orang luar yang datang berpusu-pusu. Kan? Yang kita pula pergi cari tempat yang jauh. Tempat kita tak pandang sangat, kita cari tempat yang luar sikit. Wallahu a'lam. Itu sudah jadi macam satu tabiat atau reality. Dan benda tu tak berapa betul lah. Kita akan ikut ataupun akan maknanya akan bersama dengan kebenaran walau di mana sahaja. Imam dekat dengan kita, hatta kebenaran yang kalau dalam Islam ni dia ada kaedah apa dia? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Apa dia? Al-haqqu, kebenaran, ahaqqu, lebih berhak untuk diikuti. Maknanya walaupun kebenaran itu datang daripada pihak yang mungkin kita tak sukai, bahkan mungkin musuh kita, tetapi agama menyatakan an yuttaba', itu mesti diikuti. Sebab kebenaran berada paling atas, tak kira datang daripada siapa pun. Jadi kita tidak boleh menjadi tabiat atau sikap seperti yang mungkin kebanyakan orang duk buat, iaitu kebenaran ni hanya kita boleh ambil pada orang yang kita suka atau pada pihak yang kita teringin, kita rasa itulah yang kita cenderung. Adapun kebenaran yang datang daripada orang yang kita tak cenderung, pihak yang kita tak cenderung, kita tolak. Itu bukan prinsip Islam sebenarnya. Jadi kebenaran itu mesti diambil daripada pihak, daripada mana pun, asalkan ia benar-benar sahih. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung cerita tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita asas dalam sirah nabawiyah. Kita dalam 2-3 minggu ini tidaklah digemparkan, saya taklah guna istilah digemparkan, tapi itulah realitinya. Apabila kita tengok di paper hari ini, India, negara yang mencetuskan dalam, saya ingat bukan 2-3 minggu ni, dalam beberapa musim kebelakangan ni, menunjukkan sikap ekstremis mereka. Dan terbaru ni satu parti, apa nama, PPB, apa benda parti tu kan, yang mencetuskan provokasi kepada masyarakat Muslim di sana. Tetapi tentulah apabila dia
mencetuskan provokasi khususnya kepada baginda Nabi SAW. Sensitivity itu tidak hanya tercetus hanya untuk penduduk India. Tentu kita yang jauh berada daripada India pun tetap merasai bahang kepanasan apabila mereka cuba memperkotak-katikkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang saya sempat tengoklah, mungkin tentu ada maklumat yang luas lagi, iaitu siapa nama perempuan tu, dia tulis kat Twitter dia mempertikaikan soal perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ramai isteri baginda. Sehingga dulu kalau kita ingat Nabi ni dituduh pedophile kan, yang macam suka kepada budak-budak. Banyaklah tuduhan Nabi ni kuat seks dan sebagainya. Ini satu tanggapan yang cukup keji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu benda ini kalau kita balik pada basic ni sikit, kita mungkin buka sudut pemikiran sikitlah. Nabi ini dia satu sudut dia insan, dia bashar, dia manusia. Tapi satu sudut yang mesti kita akui, Nabi ni timbangannya tak boleh sama juga dengan kita. Sebab dia adalah Nabi. Dia ada ataupun dia dianugerahkan nubuwah yang tidak diberikan kepada manusia lain. Maknanya ada part kita sama dengan Nabi. Nabi makan, Nabi minum, Nabi pergi pasar, Nabi everything Nabi buat, pergi toilet dan sebagainya, qada hajat. Itu di sudut insaniyatun Nabi, kemanusiaan Nabi. Tapi walaupun Nabi di sudut kemanusiaan Nabi, ada juga benda yang tak terjangkau pada normal hidup kita yang berlaku pada Nabi. Kerana Nabi ada waktu dipanggil Nabi ada waktu Nabi pernah berterusan tidak makan dan tidak minum. Sebab itu dalam disebut dalam istilahnya siyamud dahr. Siam, puasa yang berterusan, yang keadaan itu Nabi halang berlaku kepada para sahabat. Maknanya ada sahabat cuba follow apa yang Nabi buat, Nabi kata tak boleh. Sesungguhnya Allah, inna rabbi yusqini, ataupun aku ini diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum oleh Tuhanku. Maknanya energi Nabi tu tak boleh nak compare juga dengan orang lain. Sebab Nabi ada kekuatan, mana kekuatan tersendiri, Allah yang anugerahkan. Demikian soal kekeluargaan. Ada part yang memang kita boleh ikut Nabi, ada part tidak diizinkan. Sebab itu kita mengaji sunnah Nabi SAW, betul sunnah, tapi ada sebahagian sunnah yang memang kita tak boleh ikut Nabi, bahkan haram. Tak upaya kita, sama ada kita tak berupaya ataupun memang tak boleh ikut Nabi. Umpama Nabi kahwin lebih daripada 4, itu tidak boleh diikuti, haram bahkan. Itu khususiyah. Ini kalau orang yang tidak memahami hakikat pribadi Nabi, dia tak nampak. Sebab itu kena belajar, kena study. Dan kita menganggap orang-orang yang memusuhi Nabi ini, kalau dalam kerangka siasah syar'iyah tu memang perlu dikeji lah. Tapi di sudut dakwah kena dialog sebenarnya. Kena dialog. Kerana mereka yang menghina Nabi SAW sebenarnya tidak sedikit pun tidak mengurangkan darjat kenabian, bahkan tidak melemahkan Islam sedikit pun. Tapi yang mendukacitakan apabila tidak ada suara-suara yang mungkin mengkritik tu, tentulah yang kedua perlu ada dialog yang lebih luas. Kerana golongan yang menghina Nabi ni ada banyak keadaan. Ada yang menghina Nabi memang tujuan untuk menghina Islam itu sendiri. Ada yang menghina Nabi kerana dia jahil. Banyak situasi. Dan India ni daripada dulu lagi memang terkenal dengan sifat ekstrim lah. Bahkan di negara kita pun ada sekelompok yang memang dia punya stand macam tu pun. Cuma di Malaysia ni terkawal sikit. Kenapa kita kata begitu, ayah ibu muslim-muslimat yang dirahmati Allah? Kalau kita refer kepada sirah nabawiyah, jangankan kita di zaman hari ini, bahkan Nabi SAW sendiri di zaman baginda itu, batang tubuh baginda yang hidup itu pun dihina, dicaci,
bahkan dihina dicaci itu oleh, tersebut tadi apa? Ahli keluarga baginda sendiri. Itu di Mekah sendirilah. Kemudian di Madinah Yahudi. Sebelum tu di Taif, kalau kita ingat peristiwa Taif pun begitu, walaupun sekeji itu, bukan takat Nabi itu dikeji, dihina, bahkan disakiti batang tubuh Nabi itu. Tetapi kalau kita melihat sirah ataupun pendekatan yang ditonjolkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu, khususnya dalam peristiwa Taif yang kita semua selalu dengar, yang mana Nabi menolak offer malaikat Jibril alaihissalam, yang mana malaikat yang datang ketika itu offer untuk memusnahkan penduduk Taif yang menghina baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu kisah ni. Logiknya memang tak sampai akal kita berfikir demikian. Mana mungkin, tak munasabah. Kerana Jibril atau yang disebut, ada sebagian sebut Malakul Jabal, malaikat yang menjaga gunung yang offer, bukannya sahabat Nabi, bukannya orang-orang yang jumpa Nabi, malaikat. Kalau malaikat maknanya itu benda yang Nabi kata patutnya lah, Nabi kata okey lah, musnahkanlah. Sebab itu yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, telah dimusnahkan mereka, nak menggambarkan bagaimana sikap ataupun kepribadian Nabi-Nabi terdahulu langsung ataupun takkan mampu untuk dibandingkan dengan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu halus jiwa baginda, begitu tulus rahmah kasih sayangnya kepada umatnya. Walaupun tak dinafikan, Nabi juga beberapa kali terlibat dalam peperangan, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam secara tabiatnya, Allah sebut apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmah. Penyayang Nabi itu mengatasi marah Nabi. Mengambil sifat Tuhan. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Bukan Nabi tak marah, tetapi sifat sayang tu lebih lagi. Jadi penduduk Taif ketika itu tidak diingini oleh Nabi untuk dimusnahkan. Bahkan Nabi mendoakan lagi penduduk Taif untuk, orang kata apa, kekal penduduk Taif itu. Dan Masya Allah hari ini kita melihat Taif 100% penduduknya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikut sebahagian ulama barakah daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita dapat perhatikan daripada sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuburkan nilai rahmah, nilai kasih sayang, yang walaupun hari ini manusia mencaci, menghina Nabi, tapi mesti dilihat dalam suasana atau sudut yang tertentu. Adapun yang memang bertujuan memang untuk menghina Nabi, walaupun telah dipujuk ataupun telah diadakan dialog, penerangan, pencerahan, masih terus menerus menghina Nabi, ini secara realitinya menuntut kepada tindakan yang agak keras sebenarnya. Cuma ialah kerana Islam hari ini, umat Islam hari ini, kalau di India sendiri kita tengok masjid dirobohkan, apa lagi rumah-rumah orang Islam dirobohkan, kedai-kedai peniaga orang Islam dirobohkan. Ini dengan jelas bukan isu Nabi sangat sebenarnya, tapi memang isu untuk mereka memusnahkan ataupun menghina umat Islam. Baik. Kalau kita ulang kaji sikit tentang kehidupan Nabi ataupun kelahiran Nabi, kita tahu Nabi SAW dilahirkan pada tahun Gajah, dan ini kita tahu bahawa sebelum kedatangan Nabi atau kebangkitan Nabi SAW, tidak ada yang kita sebut hari ini macam kalender kita lah 1443 Hijrah. Kalender Hijrah ni tak pernah ada lagi sebelum zaman Nabi. Tapi bulan ada. Bulan Islam yang hari ini kita sebut bulan Islam tu, sebenarnya sebelum Islam datang telah Arab guna pun Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sebab itu disebut Nabi lahir Rabiul Awal. Tahunnya tu yang tak ada. Okey? Setelah tahun ni muncul bila? Setelah Nabi wafat pun. Nabi dah meninggal pun, barulah tercetusnya idea untuk membuat kiraan mengikut kalender Islam.
Maknanya waktu Nabi hidup belum ada lagi kiraan kalender Islam ni. Semua duk kira tahun gajah lah, tapi tahun Masihi adalah. Tapi Masya Allah, zaman Sayyidina Umar, seperti yang kita pernah sebut, saya ingat pernah sebut dulu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika itu baru muncul zaman mengira tahun hijrah. Setelah perbincangan dibuat kepada Umar, kerana perkembangan Islam, negara Islam semakin banyak dibuka, maka ketika itu mereka mencadangkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk supaya Islam ni ada identiti tersendiri di sudut kiraan tahun. Maka barulah ketika itu mereka bincang tahun bila nak dimulakan kiraan sebagai tahun Islam ni. Tahun bila? Ada yang mencadangkan diambil tahun Nabi lahir, ada yang dicadangkan tahun Nabi menjadi Rasul, ada yang mencadangkan tahun hijrah, beberapa cadangan, dan akhirnya Umar mengambil pilihan untuk menjadikan tahun hijrah itu sebagai tahun pertama dalam kiraan kalender Islam. Kemudian mereka berbincang pula bulan mana nak dikira sebagai bulan pertama. Bulan Muharram ke, bulan Ramadan ke, macam-macam ada idea. Kerana sebab itu kalau kita refer kepada sejarah, kita sambut Muharram sebagai bulan hijrah itu sebenarnya kurang tepatlah. Sebab bukanlah hijrah Nabi itu berlaku pada bulan Muharram, kan? Tapi kita sambut Muharram tu, kita anggap bulan hijrah. Ada lagu lagi kan, 1 Muharram detik permulaan perpindahan Nabi, kan? Nabi tak berpindah atau tidak berhijrah pada bulan Muharram. Hijrah Nabi itu berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa dia ambil Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah? Kerana merujuk bulan apa? Bulan yang dikira sebagai bulan pencetus semangat selepas umat Islam balik daripada musim haji, kan? Ni sekarang ni apa? Zulqa'dah, nanti Zulhijjah, lepas tu Muharram. Maknanya lepas haji, orang balik haji. Muharram, bulan suci, umat Islam suci. Maknanya semua jadi baik lah. Jadi itu hikmah. Dan juga Muharram juga termasuk bulan-bulan Ashhuril Hurum, kan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lepas tu Rajab, kan? 4 bulan. Jadi bulan-bulan ini ataupun kiraan tahun Muharram itu ataupun kalender hijrah itu, bulannya itu diambil daripada semangat umat Islam yang baru balik daripada musim haji. Jadi bukanlah hijrah itu berlaku pada bulan Muharram sebenarnya. Hijrah itu yang lebih tepat iaitu berlaku pada 28 Safar. Kalau nak kira yang paling awal Nabi keluar daripada rumah, 2 atau 3 hari sebelum bulan Rabiul Awal, Safar. Kemudian Nabi menuju ke Gua Hira bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi pergi ke Madinah, lebih kurang dalam 8 hari Nabi transit di Quba, kan? Itu sikitlah Quba, kemudian Nabi menuju ke Madinah. Baik. Dan kita tahu tahun gajah pula, kelahiran Nabi itu digelar kerana tahun itu tahun apa? Tahun Abrahah menyerang Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala merekodkan peristiwa itu, apa dia? Berlaku di dalam Al-Quran, dalam surah apa? Al-Fil, kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah Subhanahu wa taala menghantar burung ababil, memusnahkan tentera Abrahah, dan akhirnya mereka menjadi bangkai-bangkai, ka'asfim ma'kul, yang dimakan. Itu tak tergambar kita bagaimana
hakikat keadaan berlaku demikian, tapi digambarkan dalam Al-Quran. Jadi India ni kalau Allah nak hantar ababil bolehlah, kalau duk kurang ajar sangat dengan Islam ni. Kan duk hina Islam ni kan, hantar ababil sekali kan. Sebab tu kalau mereka benar-benar ingin memusnahkan ataupun menghancurkan umat Islam di sana, jadi kita sampai satu tahap nanti kena doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan seperti kita baca dalam qunut nazilah tu lah, Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab kan. Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam lahir sebagai yatim, anak yatim yang mana dalam tempoh ibunya iaitu Sayyidatina Aminah, ketika itu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Setelah lahir baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, yang kemudian disusukan oleh Halimah Sa'diyah, Halimah binti Abi Zuaib. Dan dalam beberapa riwayat para ahli sejarah merekodkan bahawa memang waktu Nabi lahir, musim itu banyak keajaiban telah berlaku. Walaupun ada sebagai riwayat yang ditolak juga, tetapi banyak juga riwayat yang memang tak mampu dinafikan bahawa ketika Nabi lahir banyak keajaiban berlaku, menunjukkan bahawa walaupun ketika itu Nabi belumlah menjadi Rasul secara pelantikan rasminya, tetapi tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum kelahiran atau sebelum pelantikan Rasul memang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama-ulama tasawuf umpamanya, yang membincangkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kelahiran Nabi. Dari sudut apa? Dari sudut perbincangan di dalam alam roh. Ini ada perbincangan. Sebab itu timbullah perbahasan tentang apa tuan-tuan, yang ada polemik jugalah perbincangan ni. Tapi saya tak adalah nak bahas, cuma nak sebutnya isu antaranya perbahasan Nur Muhammad. Ini ada cerita panjang jugalah. Itu mungkin kena mengaji lebih lagi lah. Sekadar untuk mengetahui apa perbahasan dia. Nak kena tahu jugalah. Kadang-kadang benda yang maksudnya benda yang ialah sahih ke tak sahih itu satu hal, tapi kita kena tahu apa perbincangannya, apa lapangan perbahasan dia, siapa yang menakalkan, apa sandaran dia. Kalau tak betul, apa yang menyebabkan tak betul dan seumpamanya lah. Tapi kalau betul, apa sandarannya. Kita kena ke arah itu. Tidak, kita belum lagi orang cakap kita tolak mentah-mentah. Itu tak biasa. Sebab itu kita contohlah kan, orang bincang, boleh tak orang Islam ni belajar tentang Kristian? Apa salahnya kalau ikut kan? Tak salah apa pun kan? Yang tak boleh kita beriktikad dengan agama tu, itu je lah kan. Itu kadang-kadang orang menutup sadduz zara'i pada tempat yang tak sepatutnya. Bahkan di Al-Azhar kami mengaji semua agama, bukan semualah, banyak agama yang batil, dengan tujuan untuk kita mengenali agama itu. Maka demikian perbahasan dalam agama kita juga, kecuali memang tertolak, tak terpakai secara qat'i, yang itu tak boleh kan. Umpamanya macam 2-3 minggu ni kan, isu apa? Isu roh jugalah kan. Kan kelang kabut kan dalam seminggu dua ni kan. Yang itu kerana memang sudah tuntas, sekian lamanya para ulama kita telah merekodkan bahawa perkataan tanasukhil arwah itu tak boleh untuk dibahaskan. Ciri perbahasan apa? Perpindahan roh. Tapi saya melihat manusia di sudut kemanusiaan, bila manusia itu tersilap, alhamdulillah dah diperbetulkan. Hak tu je lah. Tak badanlah nak lebih-lebih pada tu. Nak buat macam mana?
manusia kelemahan kan. Dia dipanggil syatahat, cerita-cerita yang tak ada sandaran ni. Dan tapi tak ada sandaran tu satu. Yang kedua, memang sudah dipastikan kebatilannya. Itu satu hal. Adapun contohnya perbahasan Nur Muhammad ni agak luas jugalah. Saya ikuti juga perbahasannya. Cuma mungkin tak berapa juga nak pi bincang meluas lah. Nanti kan orang salah faham. Tapi kenapa saya sebut dalam perbincangan pagi ni? Sebab kerana hadis ataupun kisah tentang kelahiran Nabi tu dalam hadis yang sahih, umpamanya riwayatkan oleh Imam Muslim, kita tahu sebelum Nabi menjadi Rasul, Nabi telah dibedah dadanya oleh malaikat. Maknanya ada peristiwa yang pelik yang telah berlaku kepada Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul, menunjukkan Nabi itu telah istimewa sebelum Nabi jadi Rasul. Itu maksudnya. Jadi para ulama mengaitkan, kalaulah jasad Nabi itu telah mulia, telah dipelihara oleh Allah Ta'ala sebelum Nabi menjadi Rasul, bagaimana dengan roh Nabi SAW sebelum Nabi dilahirkan? Ini perbincangan dia. Dan kita semua ini semua kita ini yang hidup, alhamdulillah, roh kita ini telah hidup sejak azali. Kan? Kita telah pun bertemu semua sejak alam roh. Tentu roh Nabi ada kedudukan yang tersendiri. Jadi itu yang timbul isu perbahasan apa dia? Tentang Nur Muhammad. Itu panjang ceritanya. Baik. Jadi dalam riwayat Muslim ada cerita sahih bahawa Nabi SAW ketika berusia 5 tahun, anak-anak ataupun budak-budak di zaman Nabi telah melihat benda pelik yang berlaku kepada baginda, iaitu Nabi dibedah dadanya. Ini cerita sahih. Jadi kalau ada orang mendakwa hanya Nabi itu mulianya itu selepas Nabi menjadi Rasul semata-mata, itu agak kurang tepat juga kan? Kerana sebelum Nabi jadi Rasul, Nabi telah mulia. Walaupun adalah saya sebut tadi riwayat-riwayat yang gharib, yang sebagian ulama tolak juga, umpamanya Nabi dilahirkan telah dikhitankan. Itu perbahasan juga. Ada sebagian ulama tak setuju. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Kisra di Parsi musnah ataupun ada petunjuk bahawa berlaku macam disebut terpadam api majusi di bumi Parsi. Petunjuk ada sesuatu berlaku di ketika Nabi lahir. So sebahagian riwayat sahih, sebahagian riwayat walaupun tidak sahih tapi tak boleh ditolak mentah-mentah. Sebab walaupun dalam sirah ni dia tidak seketat dalam bab ibadah. Banyak hadis-hadis yang dhaif pun boleh dipakai. Cuma basicnya apa, asasnya apa? Kelahiran Nabi ataupun kedudukan Nabi itu telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan cerita tentang sirah Nabi saja. Mencintai Nabi ini telah terkait pada ayat yang kita dengar setiap minggu yang khatib baca, apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya telah berselawat kepada Nabi. Ini menunjukkan sebelum Nabi lahir, nas Al-Quran itu telah sekian lama telah tercatat di Lauhil Mahfuz, menunjukkan bahawa roh Nabi itu telah dimuliakan sebelum Nabi dilahirkan. Itu cerita panjang sikit. Jadi kita mencintai Nabi ini dalam bukan hanya sekadar melihat sirah Nabi, perjuangan Nabi, tetapi cerita kemuliaan yang Allah telah berikan kepada Nabi sebelum Nabi dilahirkan lagi bahkan. Jadi kita melihat dari sudut itu menggambarkan betapa Nabi ini memang tak boleh langsung nak dibandingkan dengan sesiapa. Hatta dengan para anbiya yang lain, nabi-nabi yang lain, tak terbanding. Kita fikir logiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayah ibu semua. Mana mungkin seorang insan yang lahir atau nabi yang terakhir, satu, kemudian hanya hidup beberapa tahun, mana tak
Nak banding umur Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, segala Nabi lah, ratusan tahun, puluhan tahun, jauh umur mereka lebih panjang. Tiba-tiba baginda Nabi diberi gelaran Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, penghulu segala Nabi, penghulu segala Rasul. Takkan macam tu. Nabi yang terakhir hidup tak berapa lama, tiba-tiba menjadi penghulu segala Rasul. Ini menunjukkan Nabi SAW sangat luar biasa kedudukannya. Sebab itu kita kena faham yang itu supaya apa? Supaya kecintaan kita kepada Nabi itu membuak-buak. Dan mencintai Nabi dengan hakikat sebenar ni, apa dia? Pahala. Tak sama kita cinta dengan sesiapa pun kat dunia ni. Mak ayah kita bahkan. Walaupun tentulah memang kena cinta rindu pada mak ayah, pasangan kita, anak-anak, tak sama. Kerana mencintai Nabi itu ada nilai ibadah yang besar, mendekatkan diri kita kepada Nabi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang yang merindui Nabi, ingat Nabi, selawat dekat Nabi, dan yang kedudukan yang diidamkan apa dia? Akan duduk bersama dengan Nabi di alam syurga. Kita mungkin bayang macam mana kalaulah umat Islam ni berbilion sepanjang zaman, macam mana nak duduk dengan Nabi? Kita dalam majlis ilmu macam ni pun tuan-tuan nak duduk, space limited, kan? Tapi Nabi tak boleh digambarkan begitu. Kata para ulama, nak gambarkan dengan Nabi ni macam apa? Macam cahaya matahari, kan? Cahaya matahari tuan-tuan, satu dunia duk pakai cahaya matahari, sikit pun tidak mengurangi kekuatan cahaya matahari. Macam tu. Orang, makna umat Nabi ni sepanjang zaman sampai kiamat nanti tak berkesudahan. Nur, cahaya, barakah Nabi itu unlimited. Unlimited. Maknanya kita duduk kat syurga ni, semua umat yang sayang betul-betul Nabi ni, tak tahulah berapa bilion, kalau mudah-mudahan kita semua termasuk. Amin. Takkan berkurangan barakah tempiasan kasih sayang Nabi sampai bila-bila. Tak sikit. Unlimited lah, kan? Kalau orang fikir berapa ramai Nabi nak bagi syafaat, dah tak, kan? Kan Nabi syafi'il muznibin, Nabi bagi syafaat kepada hamba yang berdosa, yang mencintai dia, walaupun berdosa tapi rindu cinta dekat Nabi. Macam kita lah, mudah-mudahan kita ni kan berdosa, tapi mudah-mudahan dalam hati ni membuat-buat rindu dan cinta kepada Nabi. Jadi kita tidak jadi orang yang suci, kita tidak jadi orang yang baik daripada orang lain. Maknanya kita tak boleh rasa kita baik daripada orang lain. Kita berdosa. Saya bercakap lebih banyak dosa daripada tuan-tuan barangkali. Tapi satu sudut, apa dia? Kita sangat rindu dan cintakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan rindu dan cinta Nabi ni, masya-Allah tabarakallah, jangan ditunggu bermusim tuan-tuan. Nanti Rabiul Awal, musim ceramah Rabiul Awal, musim ceramah Maulid, baru nak masa tu selawat lebih lah, masa tu nak apa qasidah. Betul lah tu, kita buat, tak ada masalah, itu sambutan. Tapi jangan ditunggu musim itu. Merindui, mencintai Nabi ni setiap hari tuan-tuan. Jadi kita membuktikan rindu dan cinta kita Nabi, yang paling jelas apa dia? Selawat kita dekat Nabi jangan kurang setiap hari tuan-tuan. Yang ini kena dihidupkan, kena dijadikan rutin harian kita. Selawat kepada Nabi ni jangan dijadikan benda yang macam sebut bermusim, pada majlis tertentu, pada program-program. No, dia mesti menjadi makanan harian kita. Tuan-tuan kena rutin. Selawat Nabi ni buatlah sehari 100 kali sekurang-kurangnya. Lama sikit upgrade pergi 200. Tuan-tuan, itu tidak kehairanan kalau ada orang yang setiap hari ribuan kali berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak kehairanan langsung. Orang yang sampai makam rindu dekat Nabi sungguh-sungguh tuan-tuan, setakat 1000 tu tak ada apa selawat kat Nabi. Setiap hari makcik. Macam mana kita nak buat tu? Boleh? Sebab melainkan memang tak mampu tu cerita lain. Tapi kalau tuan-tuan congaklah masa kita satu hari. Kalau kita memang sibuk sungguh-sungguh, macam Perdana Menteri, mungkin tak dan lah. Lepas meeting, tak dan nak selawat. Tapi kalau kita ada masa, cuba congak masa kita selawat dekat Nabi SAW.
Selawat dekat Nabi ni, kalau Allahumma salli ala Muhammad, itu kalau 100 kali ambil lebih kurang berapa minit tu? 10 minit dah. 100 kali kan? Tak sampai pun kali. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kalau 100. Tuan-tuan allocate 1 jam, insya-Allah boleh sampai 1000. 1 jam kita mungkin rasa lama, tapi 1 jam untuk tengok perlawanan Malaysia lawan Bahrain malam ni 1.5 jam tuan-tuan. Kan? 1.5 jam malam ni. Kan? Bagi nampak sikit lah masa tu kan. Itu kalau duduk saja 1.5 jam tu 1,000 lebih tu. Kan? Kerana kalau dah sampai tahap faham betul-betul kita hubungan kita dengan Nabi tu, yang saya sebut berkaitan dengan alam roh tadi tu, itu terima kasih kita kepada Nabi atau sanjungan kita kepada Nabi tu, dia memang unlimited dah. Dia memang rasa macam tak boleh tergambar dah macam mana Allah meletakkan kemuliaan Nabi. Dia tak boleh dah. Sebab tu tak boleh terpisah Allah dengan Nabi tu. Kalau kita fikir macam mana boleh, takkan terpisah, tak boleh. Sebab tu dalam solat tak sebut nama Nabi, tak sah solat. Tuan-tuan buatlah ke mana pun. Akidah kita tak ada Nabi tu, akidah rosak. Jadi sesat, batil akidah. Tu kedudukan Nabi. Walaupun sebenarnya akidah ni bincang ni tauhid je. Tapi maknanya kalau tak ada Nabi tu, tak ada ni, akidah je tak betul. Kan? Tauhid tu la ilaha illallah je lah. Tapi kalau tidak ada Muhammad Rasulullah, syahadah tidak sah. Betul tak? Kan? Jadi kalau kita faham hakikat kedudukan Nabi, tuan-tuan, bukan takat 1,000, 10,000 sehari pun tak cukup hakikatnya. Tapi kita tak mampu, itulah kelemahan kita. Itu kalau bincang di sudut itu. Tapi basically sudut selawat itu, dia punya perbincangannya soal apa? Soal fadilatnya. Tapi untuk orang yang membicarakan tentang kerinduan kepada Nabi, dia tak bincang dah soal apa? Fadilat, kelebihan. Tak bincang dah. Sebab dia bukan soal nak fikir tentang fadilat, kelebihan. Soal mengikat rindu dan cinta kepada sang kekasih, baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik tu kita, Allahumma salli ala sayyidina, kita fikir, Nabi kata siapa bersalawat pada aku, 10 kebaikan Allah berikan, dihapuskan 10 kejahatan atau 10 keburukan. Itu fadilat. Tapi untuk orang yang rindu cinta, dia tak fikir dah tu. Dia ribuan kali itu biasa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada apa. Jadi cuma yalah kan, kita nak tengok keupayaan kita. Kalau betul kita rindu cinta, semua setiap waktu kita selawat kepada Nabi dalam banyak waktu dalam hidup kita. Sebab itu zaman Nabi kan ada sahabat yang bila mana dia berselawat kepada Nabi, aku nak selawat kepada engkau berapa banyak ya Rasulullah, kan? Sebanyak yang mungkin Nabi kata, kan? Jadi kalau orang yang betul-betul rindu dan cinta kepada Nabi ini, dalam banyak hal lah, banyak keadaan. Ada orang dia cinta rindu kepada Nabi, mungkin dia menghidupkan syariat Islam, banyak keadaan, luas. Cuma tak bolehlah kita nafikan bahawa berselawat kepada Nabi itu adalah satu amalan yang sangat-sangat terbaik, tuan-tuan. Bukan nak bincang soal fadilat lagi dah. Soal kenapa Allah dan malaikatnya terlebih awal berselawat kepada Nabi. Yang itu satu soalan. Saya duduk renung ayat tu, tuan-tuan. Selalu saya baca kan. Kenapa, tuan-tuan? Mesti ada sesuatu. Lepas tu kita talikan dengan sirah Nabi. Nabi ni sebelum dilantik jadi Rasul, dia dah mulia dah. Jadi Nabi tu memang sallallahu alaihi wasallam. So Allah cipta seorang makhluk itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, memang pengantara kita dengan Nabi itu adalah untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi Nabi itu sebab itu digelar Habibullah, kekasih Allah. Jadi kedudukan Nabi itu super amazing, sangat luar biasa, kedudukan yang teragung. Jadi tak mungkin orang yang benar-benar mengenali Nabi boleh memperkecilkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin. Jangankan Nabi, ahli keluarga Nabi, jangankan ahli keluarga Nabi, zuriat Nabi. Sebab tu hari ni, tuan-tuan, ni zaman kita hari ni, Nabi dah tak ada. Tapi tuan-tuan, kalau orang yang luar biasa kefahamannya kepada Nabi, sebab itu mereka memuliakan para habaib, keturunan-keturunan Nabi pun
luar biasa. Walaupun habaib ni kalau betul-betul dia ikut track Nabi, ikut sunnah Nabi, dia mulia lah. Tapi kalau dia tu keturunan Nabi, tak pelik juga kalau dia tu penyangap. Tak pelik juga. Dia tak ada apa-apa kemuliaan lah, walaupun dia keturunan Nabi. Tapi kalau dia keturunan Nabi, dia jaga agama, dia betul-betul ikut laluan, maknanya sunnah Nabi SAW. Yang itu kemuliaannya tentu tak standing kita dah. Sebab keturunan Nabi itu sampai kiamat memang dimuliakan juga oleh Allah Ta'ala dengan syarat diikat dengan tuntutan ataupun kepatuhan kepada syarak. Tapi kalau dia tak patuh syarak, maka sama je lah. Sebab dia tidak maksum lah, keturunan Nabi. Bahkan para sahabat tak maksum. Cuma ada jaminan. Sebab itu dalam riwayat Muslim juga, kalau tak salah saya, ada hadis yang Nabi menjamin zurriyat, maknanya keturunan Nabi ini golongan yang dimuliakan. Tapi tadi keturunan itu diikat dengan soal apa dia, syariat. Maknanya seiring mereka itu dengan syariat. Jadi sebab itu sebahagian kita tengok yang memuliakan para habib-habib ni memang masya-Allah tabarakallah, di sudut itu ada kelebihan yang kita tak ada. Tapi itu tidak mengurangkan kedudukan kita, kerana yang kita sebut tadi, lapangan kebaikan ataupun ruang untuk kita berdamping dengan Nabi itu dibuka seluas-luasnya untuk tak kira keturunan mana pun, Bangla ke orang asli ke orang sebutlah satu alam ni, tak ada border untuk dia menjadi kekasih Nabi di akhirat itu. Sebab tu kalau orang yang langsung tak ada darah Arab ke apa ke, tapi kalau ratusan ribuan kali berselawat kepada Nabi, itu barangkali lebih dekat dia dengan Nabi daripada mungkin ada keturunan Nabi, Sayyid ke, Habib ke, tapi duk selawat kat Nabi pun 2 bulan sekali, tak, syariat tak jaga, tu tidak ada apa-apa kemuliaan. Jadi syarat dia mesti terikat dengan syariat agama dan mengikut sunnah, kemudian disusuli dengan selawat kepada Nabi. Itu memang Masya Allah. Sebab itu saya ajak diri saya, ayah-ayah semua, ibu-ibu semua, perbanyakkan selawat kepada Nabi ni dengan rasa betul-betul rindu dan cinta kepada Nabi. Bukan nak fikir, oh selawat aku 100 kali, banyak dah aku fadilat hari ni. Itu tak usah cerita dan tuan. InsyaAllah jaminan Tuhan confirm. Tapi mengikat diri kita dengan Nabi ni soal hub, cinta, feel kita dengan Nabi. Saya sebut bagaimana Allah menggunakan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dalam tahiyat kita baca tu. Itu menggambarkan Nabi sangat dekat dengan kita. Kenapa? Digunakan lafaz apa? Dhamir khitab, alayka, alayka, ke atas engkau, seolah Nabi depan kita. Sebab ka dia berkata sebut assalamu alaihi, salam sejahtera ke atasnya, nya jauh, tapi alaika. Jadi kita pun kalau selawat dekat Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, boleh, walaupun Nabi jauh dekat Madinah, tapi Nabi dekat dengan kita. Jadi itu kita belajar sirah ni nak membina hub, mahabbah, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah barakah hidup kita, barakah keluarga kita, keturunan kita menjadi keturunan yang rindu, sentiasa cinta kepada kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sekadar itu pagi ni kita sambung insya-Allah pada pertemuan akan datang. Dan Allah jadikan kita di kalangan muhibbin. Apa muhibbin? Pencinta-pencinta Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan idaman kita tuan-tuan, dapat kita minum daripada air daripada tapak tangan Nabi SAW yang akan menghilangkan dahaga kita di akhir esok buat selama-lamanya, dan duduk bersama dengan Nabi di dalam syurga, berjiran dengan Nabi SAW. Tidak ada yang pelik, yang mustahil, semua terbuka luas. Dan itu antara idaman kita tuan-tuan, kalau boleh kita mengidam wafat di bumi yang disimpan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi Madinah Al-Munawwarah. Wallahu alam. Makkah bumi mulia, tanah haram, tapi kalau salah tuan betul saya lah, saya tak silap saya, tidak ada nas tentang kemuliaan mati di Mekah. Tetapi ada nas, ada hadis tentang kemuliaan mati ataupun jasad kita dikafankan atau dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah. Itu ada. Kerana jasad Nabi ada di sana. Syekh Sayyid Muhammad Tantawi rahimahullah ta'ala, Syekhul Azhar dulu. Syekhul Azhar ni dia apa istilah Syekhul Azhar?
Dia tinggi pada rektor lagi, di universiti. Dia ni dulu waktu hidup dia, tuan-tuan, dia baru meninggal dalam 2000 berapa baru lagi lah, dalam sekitar 10 tahun sebelum ni. Kontroversi jugalah. Syekhul Azhar ni, Syekh Said Tantawi ni, tuan-tuan, dia antara isu besar dia, fatwa dia tentang fawaid bunuk, faedah bank. Faedah bank, ada fatwa dia kata halal, harus. Kan? Ini konvensional ni kan, investment konvensional ni dia berpandangan harus. Kontroversi lah, adalah hujah, adalah pandangan, dan majoriti ulama dunia tolak pandangan tu, majoriti. Memang kontroversi lah. Sampai sekarang pun ada lagi ulama yang cenderung pandangan tu, tapi minoriti lah. Tapi majoriti fuqaha international tolak pandangan tu. Adalah banyak juga, timbul lah viral, dia salam perempuan lah, macam-macam lah kan. Tapi dia alim, seorang faqih besar, Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ni ulama besar. Tapi tuan-tuan, Allah pilih dia wafat di bumi Madinah. Ini kadang-kadang kita tak tahu rahsia manusia ni. Itu kita, tapi bukan nak kata kalau wafat di Madinah tu confirm syurga, wallahu alam, itu hak Allah Taala. Tapi saya sebut tadi, ada fadilat tertentu orang yang berdamping dengan Nabi SAW. Jadi kita mudah-mudahan doa lah, tuan, meninggal di Madinah ni anugerah. Kalau ada rezeki buat haji ke umrah ke, masya-Allah. Orang pergi buat haji buat umrah, kalau tak meninggal di Madinah, tak meninggal di Madinah. Orang meninggal lah itu balik di KLIA ke mana, di airport kan. Tapi rezeki lah balik pada umrah, mudah-mudahan husnul khatimah. Cuma jasad kita kalau disimpan di Madinah, hak tu lain. Hak tu ada special rate di sisi Allah Ta'ala. Itu luar biasa kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kalau di dunia mudah-mudahan berjiran dengan Nabi, tentu mudah-mudahan di syurga juga menjadi kekasih Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita kekasih, dekat dengan Nabi SAW, dapat syafaat Nabi di akhirat esok, dan kita berdamping dengan Nabi di alam syurga, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang sangat rindu dan cinta kepada kekasih kita Nabi SAW. Jadi sekadar itu pagi ini, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من محب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من محب الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.